على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurusi surau, Tuan Imam dan seterusnya jawatan kuasa surau, dan yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, asatizah. Jika ada kesilapan fakta mohon teguran daripada asatizah dan juga alim ulama semua. Dan seterusnya yang saya kasihi ayah-ayah dan ibu-ibu, dan seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmatnya yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada kita. Selayaknya lah kepada Allah untuk kita meningkatkan takwa dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita diberikan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan muslim muslimat sihat semua ya. Jika ada di kalangan sahabat handai kita, jiran tetangga yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan. Jika ada di kalangan jiran tetangga kita, ahli keluarga kita yang diuji dengan kesusahan, maka Allah Ta'ala berikan kemudahan, kesenangan kepada mereka. Dan jika ada di kalangan kita ini masih berada dalam kegelapan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan cahaya hidayah kepada mereka. Jadi Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam kuliah maghrib pada hari ini di bawah kitab Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan adab pergi ke masjid, dan pada hari ini masuk ke dalam masjid ya, adab masuk ke dalam masjid ya. Apabila kita membicarakan dalam bab adab-adab melaksanakan ketaatan, maka dalam kitab ini telah diatur daripada awalnya bagaimana kehidupan kita daripada tidurnya, kemudian bangkit daripada tidurnya, dan kemudian kita telah dijadualkan untuk pergi ke masjid, pergi ke surau ya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang hadir pada hari ini adalah mereka yang digolongkan ya, mereka yang dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan nescaya itulah ya, para hadirin adalah mereka yang perlu melaksanakan adab-adab masuk ke dalam masjid ataupun surau ya. Maka adab-adab inilah yang melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke pejabat, masuk ke rumah, masuk ke pejabat-pejabat ataupun istana, maka kita ada tata cara untuk masuk ya, dengan pakaiannya ya, dengan keadaannya. Maka begitulah bagaimana kita nak masuk ke dalam masjid dalam keadaan kondisi kita yang terbaik. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk masjid ini untuk kita bersama dengan hadirin ataupun jamaah yang lain untuk sama-sama menuntut ilmu. Maka di dalam kitab ini disebutkan apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu dengan kaki kanan. Kita nak masuk kaki kanan, tu biasalah. Kalau kita nak masuk ke dalam masjid, maka dengan kaki kanan. Kita masuk ke tandas dengan kaki kiri. Jadi tadi cuba ingat, masuk kaki mana? Kanan, Alhamdulillah. Maka salah satu sunnahnya sudah kita laksanakan. Kanan selesai. Kemudian apabila masuk pula ke dalam masjid dengan kaki kanan tu pula disuruh berdoa. Ya, ada doa tu dekat luar pun dia dah tulis tu. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat dahulu. Allahumma ghfir li zunubi. Allahumma ghfir li zunubi waftah li abwaba rahmatika. Kalau kita waqafkan rahmatik. Waftah li abwaba rahmatik.
Boleh. Allahumma ighfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Tu nak masuk. Lepas ni keluar. Lepas tu besok nak masuk balik, baca doa ni. Sebab dah baca dan juga dah disebutkan, dah hafal, maka bacalah doa ini. Maksudnya apa? Ya Allah, berikan rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabat baginda. Itu selawat. Maka maksud doa yang kita baca tadi, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Allahumma ghfirli zunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nak masuk ke dalam masjid, kita berdoa. Jadi daripada rumah kita dah sebutkan sebelum ini, bila kita nak pergi ke masjid, jangan gopoh-gapah, relax, bertenang, pergi ke masjid dalam keadaan tenang, dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pergi masjid untuk menunjuk-nunjuk, pergi ke surau kerana nak menunjuk-nunjuk. Sampai ke pintu dengan kaki kanan, kemudian dengan doa. Maka apabila engkau melihat di dalam masjid, ni dah masuk, orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu, ni maksudnya masuk dalam masjid, tengok ada orang sedang berjual beli, katalah kepada mereka, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberikan keuntungan kepada perniagaanmu pula. Biasa kan kita doakan yang baik-baik kan? Nampak adanya berlaku urus niaga di dalam masjid, maka itulah yang disebutkan. Maka persoalan berkaitan jual beli di masjid ini juga disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Maksudnya, sekiranya kamu melihat seseorang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakan padanya, Allah tidak akan menguntungkan perniagaan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Maka Imam An-Nawawi menyatakan pendapat yang paling sahih di sisi majoriti ulama, maka hukum berjual beli di dalam masjid makruh, meskipun yang berjual beli itu orang yang beriktikaf, iaitu orang yang tak keluar daripada masjid. Maksudnya dia duduk dalam masjid, dia tak keluar. Jadi kena ingat, orang yang berada di dalam masjid ini tidak boleh berjual beli. Maka dia adalah kawasan-kawasan persempadanan. Bila kita lihat ada masjid-masjid yang ada tempat perniagaannya di luar, kerana ruang lingkupnya disebutkan di sini ialah tempat solat, tempat melaksanakan solat. Jadi kesimpulan daripada itu, berdasarkan kepada nas dan hujah-hujah berkaitan larangan berniaga di dalam masjid, maka disebutkan secara asasnya keseluruhan masjid adalah dilarang untuk melakukan urusan jual beli. Namun begitu, ada ruang-ruang yang didirikan, oleh pihak urus dia masjid, oleh ahli jawatan kuasa masjid, yang asing daripada dewan utama solat, seperti di kawasan tempat parking ke, ataupun ruangan yang dibina khas untuk dibuat urus niaga, maka dibolehkan ketika itu. Walau bagaimanapun perlu dan wajib menjaga waktu solat. Jangan bila dibuatnya dalam masjid, ada yang buat koperasi di dalam masjid kan, tak ada masalah. Jangan dia buat di dalam kawasan ruang solat utama ataupun dia berjual beli di dalam ini. Itu yang disabitkan di dalam hadis. Kerana apa? Supaya jemaah tu tak leka. Kadang-kadang Jumaat ada satu tempat tu di luar lah, ni bukan cerita pasal yang dekat dalam, yang di luar ada jual cendol sedap, sampai leka makan cendol sambil mendengar khutbah. Dahsyat.
sambil makan goreng pisang, sambil mendengar khutbah di luar tu, maka janganlah sampai kita lalai. Itu sebab bila sampai ke dalam masjid, disebutkan dalam hadis tadi, maka didoakan orang yang berniaga di dalam masjid itu tidak diberikan keuntungan. Itu satu. Kemudian, dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka katalah olehmu, ni pula pergi masuk masjid, jumpa dengan orang yang mencari barang yang hilang, dan juga orang yang mewar-warkan barang yang hilang di dalam masjid. Disebutkan, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang. Begitulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa barang, dan kita tak mampu untuk memulangkan, maka janganlah ambil barang tersebut. Ini dibincangkan dalam kitab Fiqh Manhaj. Tuan-tuan boleh tengok jilid yang ke-7 dalam bab Al-Luqatah, barang yang hilang. Cuba tengok, di situ ada beberapa syarat. Orang nak ambil barang ni ada beberapa syarat. Kalau memang dia niat tu nak pulangkan, maka dia boleh ambil. Tapi dia ada hukum, wajib, sunat, makruh dan sebagainya. Maka dalam hal ini, antara larangan yang disebutkan ialah larangan mewar-warkan carian barang hilang di dalam masjid. Sememangnya terdapat nas dalam hadis Nabi yang disebutkan, maksudnya barang siapa yang mendengar seorang lelaki meminta-minta barangnya yang hilang di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memulangkan barang itu kepadamu. Ini kerana sesungguhnya masjid ini tidak dibina atas tujuan ini, iaitu untuk mencari-cari. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, At-Tabrani dan juga Al-Hakim. Kerana masjid dibina untuk melaksanakan solat, untuk berzikir, untuk pertemuan para jamaah, maka disebabkan itulah ada yang disebutkan larangan untuk mencari barang yang hilang. Nampak ada barang hilang tu, insya-Allah orang tu akan ambil. Sebab orang ni dia lepas waktu sembahyang baru dia ingat, Allah, tadi jam tertinggal dekat tempat wuduk biasa. Dia ingat waktu sembahyang. Teringat, Allah, kunci motor dekat motor. Waktu sembahyang dia ingat. Allah, tadi baju tak angkat lagi ke ampayan, hujan pula. Waktu tu dia ingat. Waktu itulah dia teringat gas tak matikan, semua dia ingat. Kebanyakan. Jadi larangan tetap larangan, hukum hakam tetap ada. Telah disebutkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Syekh Muhammad Az-Zuhaili, saudara kepada Syekh Wahab Az-Zuhaili, menulis dalam kitab Ma'usu'ah Qadaya Islamiyah Mu'asarah beberapa fungsi masjid, antaranya tempat orang bersolat dan berzikir. Sampai dalam hadis tadi, dia kata masjid ini tempat untuk orang solat, orang berzikir, melaksanakan syura, mesyuarat, tolong-menolong pada peringkat masyarakat, dan juga medan percambahan ilmu, iaitu untuk menyampaikan ilmu. Maka tidak disebutkan fungsi masjid itu sebagai tempat untuk mencari barang. Maka tak bolehlah pengurusi dia pakailah mikrofon nanti kat depan tu kan. Hari-hari biasa lepas azan, siapa-siapa ada hilang anak contoh. Maka kena dalam keadaan tidak meninggikan suara, ataupun dalam keadaan dia mewar-warkan. Boleh dengan cara buat dalam bentuk tulisan. Sekarang ini kita ada sebaran melalui WhatsApp, melalui Facebook, media sosial. Maka sampaikanlah dalam bentuk itu. Termasuklah dengan duit-duit yang dijumpai dan sebagainya. Maka war-warkanlah supaya yang menuntut itu dapat berjumpa dengan pegawai masjid dan juga menceritakan apakah ciri-ciri barang yang hilang tersebut. Kalau jamnya itu jam G-Shock, warnanya apa, talinya macam mana, bagaimana kondisinya. Kalau kita dah nyatakan awal-awal pun dari sudut logiknya, siapa ada hilang 100 datang ke masjid, sah-sah orang tu datang.
Ya. Kenapa datang? Saya ada hilang duit 100. Ada 100. Kita pun tak tahu. Kalaulah orang tu pun betul, ya, kita pun bertanya pada dia, berapa nombor siri duit tu? Kita pun mana ingat duit siri, kan? Jadi biarlah orang tu datang. Berapa hilang duit? Saya hilang 50. Sorry, yang ada pada saya bukan jumlah tersebut. Ya, maka orang yang datang kena ceritakan ciri-ciri, barulah ya barang itu diserahkan. Ini perkara yang disebutkan, ya, datang jumpa orang cari abang hilang, ya, maka disebutkan gitu. Ya, jumpa orang niaga, jangan ada sabit berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan perniagaan di sini. Baik, dah masuk ke dalam masjid. Maka apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Sebelum duduk, maka solatlah dulu solat sunat tahiyatul masjid. Dan jika engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, ya, maka dia datang masjid tidak dalam keadaan berwudu. Ya, dia masuk saja masjid, dia tidak ada dalam keadaan berwudu, maka dia tidak melakukan solat tahiyatul masjid. Ya. Dan juga engkau tidak bermaksud mengerjakan tahiyatul masjid kerana ada majlis ilmu di dalamnya. Dah baru datang kan, duduk terus kerana majlis ilmu itu yang lebih utama. Duduk dalam majlis ilmu. Ya, dia tak buat. Ya. Dia tak ada wudu, dia datang-datang ada majlis ilmu, ya, maka cukuplah bagi dia, disebutkan di sini dengan bacaan al-baqiyatu salah, al-baqiyatu salihat, ya, al-baqiyatu salihat. Apa yang disebutkan al-baqiyatu salihat ini? Dalam surah Al-Kahfi, ya, ada disebutkan berkenaan dengan ayat ini, ya. Ayat Al-Kahfi ayat yang ke-46, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Maksudnya, ya, al-mal wal banun, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan. Ya. Harta dan anak-anak ini adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh disebutkan al-baqiyatus salihat. Ya, apa dia al-baqiyatus salihat itu? Ya, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, disebutkan. Maka kita pun tertanya-tanya, apakah yang disebutkan tentang al-baqiyatus salihat itu? Ya, apakah bendanya? Apakah sebenarnya maksudnya? Maka dalam tafsir Jalalain disebutkan, ya, di sana ada menyebutkan wal baqiyatus salihat hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sebutkan itu. Ya, zada ba'dhum, kemudian ditambah pula, ya, ada sebagian mereka yang menambah la haula wala quwwata illa billah. Ya, maka disebutkan yang dikatakan al-baqiyatus salihat itu ialah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya? Bila kita sebut tasbih, itulah dia subhanallah. Bila kita sebut tahmid, itulah dia alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, ini kena ada makan-makan ustaz, tahlil ni. Tahlil la ilaha illallah, itu dia punya kata tu, ya. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah, ya. Sampai-sampai ada majlis ilmu ataupun sampai-sampai dalam keadaan berhadas, sampai-sampai terkontut, kan, maka sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Nak sambung, la haula wala quwata illa billah. Itu. Bagi orang yang sampai-sampainya dalam kondisi dia tidak berwudu ataupun dia berada dalam hadas yang kecil dan dia ada majlis ilmu pada dalam masjid tersebut, maka dibaca Al-Baqiyatus Salihat tadi sebanyak 3 kali. Juga ada berpendapat mengatakan bacalah 4 kali. Sambil-sambil duduk bacalah 4 kali. Itu nak ganti itu tadi. Bila kita masuk dalam keadaan kita tidak dapat melaksanakan solat tahiyatul masjid, nampak tu. Walaupun ada tak dapat, kena ganti yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Makna kata bukan main-main. Kadang-kadang kita pergi musafir, pergi pukul 10 pagi, singgah masjid nak kencing. Maka apa yang boleh kita buat? Lepas pergi tandas, ambil wuduk, masuk dalam masjid, solat 2 rakaat. Tambah pula waktu duha boleh buat solat duha. Seperti mana saya pernah cerita pada waktu Covid, saya masuk ke sebuah masjid. Bila Covid ni masjid tidak boleh masuk sesuka hati. Masjid ni besar. Maka pengawal tu pun kata, "Encik nak pergi mana?" "Saya nak pergi ke masjid, saya nak pergi tandas." "Janganlah pergi tandas, encik, sembayanglah 2 rakaat sekali." Oh, sentap. Waktu tu pengawal tu bagi tahu, saya pun buat. Jadi maksudnya kita pergi ke masjid, kemudian kita gunakan khidmat tandas, kita solat 2 rakaat, keluar tu pula jumpa tabung, masukkan sedikit tabung. Kan dah guna air tadi kan, sambil-sambil dapat pula melaksanakan sedekah, melaksanakan tahiyatul masjid, dan juga perkara-perkara yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang, dan sekali sahaja bagi orang yang ada air sembahyang. Maksudnya ada air wudu dan ada majlis ilmu, dia baca sekali. Tak apalah, baca lebih, tak ada masalah. Baca lebih, nak dapat lebih, baca lebih. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, ini cerita subuh pula, maka dia belum melakukan sunat qabliyah subuh ataupun solat sunat fajar, maka buatlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, masuk lepas sembahyang, pada azan subuh tu, dia tengok masa pun dah lewat, dia sembahyang, aulanya, afdalnya iaitu sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Dia sembahyang sunat fajar, maka ketika itu solat sunat fajar itu dia dapat cover sekali dengan solat tahiyatul masjid. Waktu dia datang tu, kalau dia datang awal, tu lagi bagus, lagi bagus. Kalau dia dah datang tu dah lewat, dah masuknya waktu, maka ketika itu dia solat sunat fajar, dan memadailah solat sunat itu, termasuk dengan ganjaran solat sunat tahiyatul masjid. Itu jelas. Bila kita sampai pada waktu subuh, terutamanya. Jadi kalau kita datang awal, dapatlah kita melaksanakan dalam kondisi yang berbeza. Macam kita puasa sunat, kan? Kadang kalaulah jatuhnya tu kebetulan 10 Muharram contoh, datangnya pada hari Khamis, dapat kedua-duanya. Dapat kedua-duanya. Mana yang lebih utama, dia akan menjadikan yang keduanya itu memadailah buat satu. Kalau tadi solat fajar, memadai untuk dia cover tahiyatul masjid itu. Baik. Maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid, sampai dalam masjid. Kalau awal niatlah, ni sampai lepas solat sunat atau sebagainya, maka niatlah i'tikaf. Saja aku beriktikaf di dalam masjid kerana Allah Ta'ala, jadi sampai kita niatlah kita i'tikaf.
Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang terbaik kepada kita, ya, apabila kita berada di dalam masjid. Ya, baik. Dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Ya. Di dalam kitab ini, Imam Ghazali ada menyebutkan beberapa doa. Ya. Para jemaah nak baca doa yang lain tidak ada masalah. Ya, disebabkan dalam kitab ini disebutkan beberapa doa, panjang doa dia yang boleh dibacakan. Ya, nanti boleh rujuk dalam kitab ini. Ya, doa-doa yang disusun, ya, apabila selepas sembahyang sunat subuh ada beberapa minit tu, maka ketika itulah, ya, berdoa dan terus berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Antara doanya, ya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat yang turun yang daripada sisimu, yang dengannya engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Ya. Kita mohon rahmat pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan pada kita hidayah di dalam hati kita. Kita selalu berdoa, Rabbana, apa namanya, kita doa, Allahumma nawwir qulubana binurin hidayatika. Ya, kita doa Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah di dalam hati kita. Ya, itu selalu kita berdoa. Kemudian ditambah dengan watajma'u biha syamli, dan dengannya engkau himpunkan yang bercerai-cerai daripada segala urusanku, wa talummu biha sya'athi, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang daripada segala pemikiranku yang berkecamuk, fikiran yang bercelaru. Ya, mohon Allah Ta'ala satukan pemikiran, ya, himpunkan pemikiran ini supaya bukan hatinya saja yang tenang, tetapi fikirannya tenang. Ya, kita ni nak dapatkan ketenangan, kadang-kadang bila kita solat tu macam-macam kita fikir. Ya, kalau sebelum solat kita banyak fikir, maka ketika solat, ya Allah, macam-macam. Ya, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan hati engkau dah bagi tenang, fikiran bagi tenang. Ya, kemudian wa taruddu bihalfati, ya, dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hati, wa tuslihu biha dini, dan dengannya engkau perbaikan akan agamaku, wa tahfazu biha ghaibi, dan dengannya engkau peliharakan segala sesuatu yang ghaib daripada pandanganku. Ya, kita nak pelihara daripada benda yang kita tak nampak. Pagi dah kita berdoa, ya, kita tak nampak benda-benda yang ghaib, mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungkan kita. Wa tarfa'u biha syahidi, dan dengannya engkau terima syahadahku, persaksianku. Wa tuzakki biha amali, dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku. Wa tubayyadu biha wajhi, putihkan akan mukaku. Ya. Wa tulhimuni biha rusydi, dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukku. Wa taqdi li biha hajati, dan tunaikan segala hajatku. Wa ta'simuni biha min kulli su, dan engkau peliharalah daripada segala kejahatan. Ini doa yang pertama. Ya. Minta Allah Ta'ala rahmat pada dia, hidayah pada Allah. Ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, ya Allah, berikan rahmatmu kepadaku. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dan lindungi aku daripada perkara yang ghaib, yang tak nampak. Ya. Dan kemudian kita nak pula Allah Ta'ala bagikan ketenangan dalam jiwa hati kita dan juga dalam fikiran kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki agama kita. Ya. Maka daripada hari ke sehari, kan, hati kita ini berbolak-balik. Maka itulah Allah Ta'ala, kita nak minta pada dia, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku pada agamamu. Ya. Kerana orang yang Allah Ta'ala nak berikan, ya, sesuatu, maka dia akan berikan kefahaman dalam agama. Ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, maka akan diberikan faham dalam agama. Ya. Maka dia faham dalam agama, dalam kehidupan, maka insya-Allah
Allah Ta'ala akan berikan kehidupan. Tak kiralah apa kerjaya yang dia buat, maka kebaikan akan berada di sisinya. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan iman yang murni, yang memenuhi lembaran hatiku. Kita ada iman di dalam hati kita, supaya Allah Ta'ala murnikan, supaya Allah Ta'ala memberikan keikhlasan kepada hati kita ini. Ni kita pagi ni kadang-kadang kita nak pergi kerja, kadang-kadang kita nak berjumpa dengan manusia yang lain, maka mudah-mudahan hati kita itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani. Dan meminta kepadamu akan yakin yang sebenar, sehingga aku menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadapku illa ma katabtahu alayya, kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Konsep qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Tadi masa asar, tiba-tiba lepas keluar daripada surau, depan surau bertembung dua penunggang motosikal di dalam taman. Adakah penunggang tersebut tahu sebelum tu dia nak dilanggar? Tak tahu. Ketika hujan detik-detik, kita doa. Kita tak tahu kita nak pergi kerja dalam keadaan bagaimana, kita nak keluar daripada rumah dalam keadaan bagaimana. Ada yang pergi ke masjid, tiba-tiba dalam keadaan sujud dia pergi meninggalkan keluarganya untuk bertemu dengan ilahi yang kita tak tahu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, Allah lah yang memutuskan sesuatu ke atas diri kita. Wa ridha bima qasamtahu li, dan mudah-mudahan kita redha dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan sihat, syukur. Allah Ta'ala berikan sakit, syukur. Allah Ta'ala berikan kita keuntungan, kerugian, semua itu adalah bahagian kita yang kita terima pada waktu tersebut. Kerana kita ni sentiasa kadang-kadang kita ni leka dengan kenikmatan yang kita peroleh. Berapa ramai di kalangan kita ini yang menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah apabila orang yang bekerja dengan kerajaan diterima dengan gajinya, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, hari ini terima gaji, untuk aku menggunakan gaji ini memberikan nafkah kepada anak dan isteri dan juga kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu analogi cerita, apabila seorang bos, seorang kontraktor yang nak memanggil pekerjanya di bawah bangunan, maka pada awalnya dipanggil dengan dibaling dengan duit shilling daripada atas bangunan, dibagi dengan duit shilling. Maka pekerja di bawah ambil duit shilling tersebut, ini rezeki, diambil. Dibaling lagi diambil, dibaling lagi diambil, dibaling lagi diambil. Yang sebenarnya bos tadi nak panggil supaya dia mendongak ke atas, kerana dipanggil tak dengar-dengar, maka dibaling dengan batu bata. Bila baling dengan batu bata, kena dekat kepalanya, apa dia jadi? Sakit. Apabila dia sakit, dia mencari orang yang membaling, dia memandang ke atas. La ilah. Bos, nak apa? Aku panggil daripada tadi, engkau tak perasan. Bila dibaling ni baru dia perasan. Daripada cerita ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kita kesenangan, berikan kita segala kemudahan, nikmatnya. Jarang sekali kita nak berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita diuji dengan sakit, kepada siapa kita mendongak? Ya Allah, aku sakit, ya Allah, kurniakan kesihatan kepadaku, ya Allah, aku sakit, aku banyak lupa padamu, ya Allah, ketika aku senang, ya Allah. Maka ketika itulah Allah nak kita pandang. Maka sakit yang kita dapat tu Allah nak kita pandang, Allah ingat pada dia. Sebab kadang-kadang kita ni diuji kerana Allah tu rindu kat kita. Allah rindu kat kita. Irwan kata lama tak baca Quran. Kalau disebut di kita tu kan, Irwan kata lama tak jumpa. 2/3 pagi dulu solat tahajud Ramadan, lama tak tahajud ni. Sehingga kan kalau Quran tu boleh berkata, dimanggil kita, dia Allah, Irwan, dia kata mainlah baca, dia sampai dia memanggil.
Itu bagaimana pula hubungan kita dengan Allah tu, sebab kita ni nak bermunajat pada Allah, kita berdoa, ya Allah, pagi-pagi lah. Pagi-pagi ni satu suasana yang Allah ciptakan yang sangat mendekatkan diri kita pada Dia. Keadaan sunyi, kan pagi-pagi tu kan, kita menitiskan air mata dengan apa yang telah kita lakukan, kita tak tahu. Ya, kadang-kadang kesalahan kita yang kita tak nampak. Ya, itu sebab kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa, dosa yang nampak dan tak nampak, dosa yang zahir, dosa yang batin. Kadang-kadang kepada manusia itu kita mohon ampun dan maaf. Ya. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil 2 minit untuk penutup. Maka Imam Ghazali dalam doa-doa yang ditulis di dalam kitab ini, dia panjang lagi doa. Nanti insya-Allah saya akan cuba
ikhtiarkan untuk buat fotokopi lah untuk yang akan datang. Disebutkan Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar, dan yakin yang tidak ada kufur lagi selepas itu. Iman itu benar-benar penyaksian kepada Allah, dan tidak kufur lagi selepasnya. Was'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Dan aku meminta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Antara tiga poin doa yang saya sebutkan pada hari ini. Dia ada banyak lagi, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan bacaan-bacaan doa yang telah ditulis di dalam kitab ini. Tapi ala kulli hal, saya ni tak hafal lah Ustaz banyak doa yang dibacakan tadi, tetapi inputnya dapat. Pastikan input isi dalam doa tu kita peroleh. Pertamanya antaranya kita nak mohon rahmat daripada Allah. Kita nak mohon Allah Ta'ala berikan ketenangan dalam hati, ketenangan dalam fikiran, dan kita mohon Allah Ta'ala berikan kita iman yang benar-benar, dan seterusnya kita mohonkan Allah Ta'ala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemuliaan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan lupa untuk doakan ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu kuliah maghrib kita pada hari ini. Saya memohon maaf jika ada ketelanjuran kata, khilaf dalam bicara. Saya mohon maaf, mohon teguran daripada alim ulama. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha